Okey, janjang geometri. So, kita akan tengok janjang geometri. Masa mula-mula kita masuk hari tu, kita dah beritahu apa beza antara janjang geometri dan janjang aritmetik. Aritmetik kita pakai D, iaitu namanya beza sepunya. Beza sepunya. Nak ingat senang je. D tu maksudnya different. Beza sepunya. Okey, untuk janjang geometri, D kekal juga A sebutan pertama, tapi kita tak pakai D, kita pakai R. Iaitu namanya nisbah sepunya. Itu yang membezakan di antara janjang geometri dan janjang aritmetik. Nisbah, ratio. Itu R lah, sebab ratio. Common ratio. Dalam bahasa Inggeris namanya common ratio. Dalam bahasa Melayu, nisbah sepunya. Okey, tengok. Itu beza dia. Nyatakan sama ada jujukan yang diberi adalah janjang geometri ataupun bukan. Macam awak mula-mula buat lah. Macam mana kita nak kenal pasti dia tu JG. Saya panggil JG ya. Ringkasan geometri ni JG. Kalau aritmetik nama JA. Okey, nak tahu dia ya ataupun tidak, kita pun bahagi dia punya formula dia, rasionya ialah T2 bahagi T1. Beza kan? Kalau D, T2 tolak T1. Ini rasio T2 bahagi T1. So, bagilah 1.6 bahagi 3.2 dapat 0.5. 0.8 bahagi 1.6 dapat 0.5. So, jawapannya ialah ya ke tidak? Semua dapat 0.5. Ya, jawapannya ya. Ya. Okey, cuba buat ABC tu. Jawapannya? Dapat. A kita ya ataupun tidak? Tidak. A tidak. Bukan janjang geometri. Kenapa tidak? 9 bahagi negatif 3 dapat negatif 3. Lepas tu 27 bahagi 9 dapat positif 3. Walaupun negatif positif pun tak boleh. Dia kena sama. So jawapannya tidak. Okey, B. Ya ke tidak? Ya. Jawapannya ya. Kita cuba tengok. P kuasa 4 bahagi P kuasa 2. So dapat 4 tolak 2, P kuasa 2. Okey. P kuasa 6 bahagi P kuasa 4. Kalau indeks bahagi tolak ya. Jadi 6 tolak 4 ialah 2. So jawapannya sama. Jadi ya. Ni jawapannya ya. Okey, C. Ya ke tidak? Bukan. Bukan juga. Tidak. Bukan mana-mana lah. Tidak ke bukan ke. Okey, kenapa? 10 bahagi 5 dapat 2. 20 bahagi 10 dapat 2 juga. 60 bahagi 20, 20 3. dapat 3. Tak sama. 3 ni tak sama dengan 2. So jawapannya ialah bukan. Dia kena semua sama. Kalau satu je silap, mungkin taklah. Okey, nyatakan nisbah sepunya. Yang ni kira. Cuba kira nisbah sepunya dia berapa. Dah? Dapat. Dapat Okey, soalan nombor 2. A, dia nak nisbah sepunya. Jadi kita buatlah mana-mana, kita pakai je. Nisbah sepunya. Nisbah sepunya ialah R ratio. So ambil je 12 bahagi 3 dapat jawapannya ialah 4. Betul lah? Mana-mana. 48 bagi 12 pun akan dapat 4. Okey, B, so jawapan dia apa? 1/2. 1/2. 1/2 bahagi 1. 1/2 lah dia. Okey, C. C. Apa jawapan yang awak dapat? 4. 4. Okey, cuba tengok. 3x tambah 6y per 9x tambah 18y. Yang ni kena fakturkan dulu tau. Saya keluarkan 3. So tinggal x tambah 2y. Yang bawah ni saya keluarkan 9. Jadi x tambah 2y. Sampai sini. X tambah 2y. X tambah 2y kita hapuslah. X tambah 2y. 1/3. 3/9. So jawapannya ialah 1/3. Saja je dia nak pening kepala awak tu. Next. Kalau janjang aritmetik, formula Tn dia ingat lagi tak? Ingat. Apa dia formula dia? Tn N sama dengan A
A Tambah tambah kurangan N tolak 1. D. bracket D. D. Okey. Nampak tak dia punya panjang, dia punya formula dia. Kalau janjang aritmetik ini janjang aritmetik tapi sekarang ni janjang geometri, awak tak boleh pakai formula yang sama sebab dia lain. Saya bagi contoh, tengok dia punya janjangnya 2, 6, 18, 54. 2, 6, 18, 54 dan dot 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 dot. Ini sebutan pertama, T1, T2, T3, T4. Boleh cari T5, T6 boleh cari. Tiba-tiba dia minta T1001 meninggal. Tak ada. Sebab tu kita kena guna formula. Okey, macam mana kita nak reka formulanya? Okey, tengok kalau T1 ialah 2, T2 ialah 2 darab berapa dapat 6? 3. 2 darab 3. Okey, kalau T3, 2 darab 3 dapat 6. Darab lagi 3 dapat 18. Kalau T4, 2 darab 3 dapat 6. Darab 3, 18. Darab lagi 3, baru dapat 54. Okey. Jadi kita pun nak tengok macam mana nak bentukkan formula ini. Namanya ialah A, sebutan pertama. Kalau yang ini A, ini ialah R, ratio. 6 bagi 2 kan R. So A dengan R. Kalau yang ini ialah A, ada 2 R tu. Ini R, ini R. Kalau yang ini, A ada 3 R. Saya ringkaskan lagi. Ini maksudnya A, ini maksudnya AR, satu je. ARR ni jangan tulis ARR, kita belajar MX tulislah betul-betul. AR2. Dia dah pening dah. Kalau R3, AR kuasa 3. Nampak? Kalau 1, A lah. Kalau 2, T2, AR1. Kalau T3, AR2. Kalau T4, AR4. Kalau saya letak T10, AR apa? 9. 9. Kalau T1001, AR 1000. 1000. Betul. Jadi, Betul. ringkaskan formula untuk bilangan Tn ni ialah sebutan ke N. Tn ni ialah sebutan ke N. Ialah AR N tolak 1. Ini formula dia untuk janjang geometri. Kalau janjang aritmetik yang tadilah, ini janjang geometri. Itulah formulanya. Okey, back semula. Okey, cari sebutan ke N yang tekan set janjang geometri berikut. Jadi soalan dia, contohnya dia nak sebutan ke-11. Dia bagi ini 1458 ni ialah A1458. Tulis A apa. R pun kita kena pasti. Yang kedua tolak bahagi yang pertama dapat 1/3. Jadi pun kita pun kira T11 ialah 1458 bracket 1/3 kuasa 10. Sebab apa 11 tolak 10? Yang ini pun kena hati-hati. Ramai pelajar dia pergi darab ni dulu. Lepas tu baru dikuasakan 10. Salah. Dia darab 1458 darab 1/3. Lepas tu dia tekan kalkulator kuasa 10. Salah. Sebab apa? Yang kuasa 10 hanya 1/3. Tekan kalkulator dengan betul. Orang dah bagi guna kalkulator, salah tekan pula. 458 bracket 1/. Ni bagus kalkulator ni macam ni. Mu'alimi baru masuknya. Kuasanya berada mana? Mana kuasa? Tu dekat X kosong tu lah. Sebelah X kosong juga. Lagi senang. Okey, so dapatlah jawapan dia, ya Allah. 2/81. Betul. Iaitu Tn
A R N minus 1. Bila exam kena pasti dulu dia JG ataupun JA. Yang tu first kali kena tahu. Dia ni janjian geometri ataupun jarak aritmetik. Kalau soalan yang biasa dia ada sebut. Tapi kalau soalan kebat, awak kena fikir sendiri. Dia tu JA ke JG. Okey, itu senang je. Saya tak payah tunggu buat latihan lah. Okey, yang kedua. Hitung bilangan sebutan bagi, kelas kita pukul 9 Hitung bilangan sebutan bagi janjian geometri. Hitung bilangan sebutan. Yang tadi sebutan ke-11. Sebutan ke-10. Ni bilangan sebutan. Maksudnya, dia dah bagi awak siap-siap ni adalah TN. TN. Tapi tak tahu dia sebutan ke berapa. Ni tahulah ni T1, yang ni T2, yang ni T3. Sampai sini tak tahu ni ke berapa. T10 ke T100 ke tak tahu. Jadi awak kena cari apa? Nak cari apa ni? Awak bukan nak cari TN. TN memang dia bagi siap-siap 1458. Yang awak nak cari ialah N. Selalu pelajar confuse ni. Yang awak nak cari ialah N. Dia tu sebutan ke berapa. So guna formula TN 1458. A masukkan 2. R masukkan 6 bagi 2, 3. Kuasa N. Ini masalah sikit ni sebab kuasanya N tu. Salah. Kuasa N tolak 1. Lupa. Kuasa N tolak 1. Okey, sampai sini cara pengiraan kena hati-hati. Awak tak boleh buat 1458 bahagi 6. Salah. Sebab apa? 3 ni powernya ada N tolak 1. Bila 3 power, 3 berkuasa, awak tak boleh keluarkan dia. Dia mesti satu benda ni. So awak hanya bagi dengan 2. Hanya boleh bagi dengan 2. Itu cara pengiraan yang betul. Bagi dengan 2, yang sebelah sini tinggal 3N tolak 1. Okey, tekan kalkulator 1458 bahagi 2. Dia pun keluar 729 sama dengan 3 kuasa N tolak 1. Sampai sini try and error. Sebab apa kita nak pakai log? Seboleh-bolehnya tak nak pakai log. Okey, 3 kuasa berapa? 729. Guna kalkulator kita yang canggih ni. 3 kuasa berapa? 729. Ter aja. 3 kuasa 3 memang tak lah kan. Ni mesti banyak ni. 3 kuasa 10 contohnya. Banyak sangat. Okey, jangan. 3 kuasa 5. Tak sampai lagi, baru 243. Okey, tukar lagi. 3 kuasa 6. Tak apa, tak habis baterinya. Nampak? 3 kuasa 6 ialah 729. So, kita akan buat 3 kuasa 6 sama dengan 3M tolak 1. Potonglah 3, so 6 sama dengan N tolak 1. So, N sama dengan berapa? Cepat. Ini ada kat confuse ni. M sama berapa? 7. 7. Ada jawab 5 tau. Bila exam tu tahu macam mana bila dia terjawab 5. Dia buat N tolak 1. So jawapannya ialah 7. Maksudnya yang tadi 1458 ni ialah term yang ke-7. Sebutan yang ke-7. Okey, cuba buat dua soalan A dengan B. Ini jawapan dia, saya cuba buat. Jawapan dia berapa dapat? N-nya ialah 7. N-nya 8. Soalan berapa salah? Soalan 2A. Soalan 2A. Saya dapat 7 saja. Silap tu. Silap kita. Dia dapat 3 tak? Salah juga. 7 salah, 3 salah. 9. Jawapannya 9. Jawapannya 9 lah. Maaf Ustazah. Itulah saya kata N tu awak akan buat 8 tolak 1. Bukan tambah 1. Pindahkan negatif kan tambah. Okey, 6, 5, 6, 1. A-nya 1 darab R-nya ialah 3. Ni jangan tolak Ni ada yang terbuat 2 ni. 3 bahagi 1 bukan 3 tolak 1. So 3 bahagi 1 3 kuasa N tolak 1. 6, 5, 6, 1 bahagi 1 tak ada apa-apalah. 6, 5, 6, 1. 3 kuasa N tolak 1. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat berapa? 3 kuasa berapa? 3 kuasa 8. 3 kuasa 8. 3 N tolak 1. So, hapuskan 3 ni 8 sama dengan N tolak 1. Tolak 1 pindah sini dia akan jadi N sama dengan 9.
Okey, yang ni. Nampak je set ni semua pening. Ni tak ada apa pun. R-nya ialah 4 set 5 bahagi dengan 2 set 5. Set 5 potong-potong 4 bahagi 2, 2. R-nya 2 je sebenarnya. Okey. So jadi 1024 set 5 sama dengan A-nya 2 set 5. R-nya ialah 2 kuasa N tolak 1. N tolak 1 bukan tambah. N tolak 1. Okey. Yang ini pindah sini 2 set 5 bahagi ya. So 5 set 5 ni sebenarnya kita boleh hapus je. Tekan kalkulator 1024 bagi 2 congak pun boleh ni. 512 sama dengan 2 kuasa N tolak 1. Okey. 2 kuasa berapa? 512. Kalkulator 9. 2 kuasa 9. 2 kuasa N tolak 1. Hapuskan 2. 9 sama dengan N tolak 1. So N sama dengan tolak 1 pindah sini. Jadi apa? 10. 10. Ini adalah sebutan ke 10. Okey. Andailah tu menggunakan TN. Soalan 9 yang bawah kan, ni contoh. Kita dah belajar semalam dua formula berkenaan dengan arithmetic progression. Formula pertama ialah TN. Formula pertama ialah R. Nisbah sepunya R sama dengan T2 bahagi T1 ataupun TN bahagi TN minus 1. Okey, formula yang kedua ialah TN. TN ni sebutan ke N, sebutan ke 10, sebutan ke 20. Iaitu simple je formula dia AR N tolak 1. A kuasa R N tolak 1. Yang kuasa tu ialah R. A tak dikuasakan. Okey, baru dua je. Dua formula untuk janjang geometri, JG. Okey. Contoh soalan. Selesaikan masalah berikut. Diberi bahawa dia bagi 3 term. Ini T1, ini T2, ini ialah T3. 3 sebutan berturutan. Yang pertama bagi janjang geometri. Tentukan nilai-nilai X. Tentukan nilai-nilai X. So, bila nampak 3 term tu, kita akan guna formula yang mana? Dia bagi 3 term yang berturutan. Kita akan pakai formula yang mana? 3 term yang berturutan. Okey, kalau JA, 3 term yang berturutan tu, kita pakai T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Sama je kan? Nak dapatkan D. Tapi untuk JG, janjang geometri, kita akan pakai formula R T2 bahagi T1 sama dengan T3 bahagi T2. Dia bahagilah sebab itu pakai ratio. Sama konsep dia. Mesti guna formula ratio. Kalau AP pakai formula different, common different. Beza sepunya. Okey, so susunlah. Ini ialah T2. Ini T1. Ini ialah T3. Ini T2. Okey, pecahan bertemu pecahan. Yang ni dah tahulah kan. Dia punya proses dia. Bila pecahan bertemu pecahan, kita akan darab silang. Macam tu. Ini pengiraan biasa lah, awak tahu ni. Lepas tu 4, 16 X square, buka bracket semua dapat macam ni. So akan dapat X dua nilai tau. Akan dapat X negatif 1 dan juga X sama dengan 10. So nak ambil dua-dua ke nak ambil satu je jawapan dia? Ambil dua-dua. Ambil dua-dua. Kenapa ambil dua-dua? Kenapa tak pilih? Sebab apa kita tak pilih? Biasanya kita pilih salah satu. Sebab soalan pun memang minta nilai-nilai X. Dia minta nilai-nilai. Maksudnya dia nak dua jawapan lah. Values dalam bahasa Inggeris tu kalau disebut values, maksudnya jawapan kita lebih dari satu.
Okey, contoh kedua. Sebutan Kn janjan geometri diberi oleh, dia bagi satu formula lain, Tn. Sebutan pertama dan nisbah sepunya. Okay, konsep dia sama macam AP. Sebutan pertama ialah T1. Kita gantikan N tu dengan 1. So masukkan 2 kuasa 2 darab 1 tolak 1. So jadi 2 kuasa 1. So jawapannya 2. Gantikan. Okey, tapi hati-hati kalau nisbah sepunya, awak kena cari T2. T2 belum R. Awak cari T2, awak akan dapat jawapan dia. Lepas tu guna pula R, T2 bahagi T1. Okey, konsep dia samalah macam AP. Cuma kita kena bezakan dengan formula. Sebab tu bila exam kena highlight kan. Soalan tu dia cakap JG ke JA? Dia akan sebut JA atau JG. Kecuali soalan kebat kita kena fikir sendiri. Dia JA ataupun JG bergantung kepada dia punya pola dia. Okey, contoh ketiga. Sebutan kedua dan sebutan kelima. Sebutan kedua ialah T2, sebutan kelima ialah T5. Masing-masing 9/4, 1/4. Maksudnya T2 ni 9/4, T5 ni ialah 1/4. Cari sebutan pertama dan nisbah sepunya. Cari A, cari R. Nak guna apa? Dua term, dua clue yang dia bagi, dua benda yang dia nak. Kita pakai apa? Ingat tak? Ini guna persamaan serentak. Mana-manalah penghapusan boleh, penggantian boleh. Mana-mana yang selesa. Okey, kita tengoklah sebab hari tu kita guna TN, A tambah N tolak 1. Yang ini lagi mudah lah sebab dia pakai AR. T2 ialah AR1 sama dengan 9/4. Ini persamaan pertama. T5 ialah AR kuasa 4. Sama dengan 1/4. 1/4. Sama dengan 1/4. Okey, ini persamaan kedua. So, macam mana kita nak buat? Saya guna kaedah penghapusan. Maksudnya saya akan buat apa? Persamaan kedua bahagi persamaan pertama. AR kuasa 4 bahagi AR sama dengan 1/4 bahagi 9/4. Okey, A dengan A kita hapuskanlah. Sebab dia bahagi kan, A dengan A. R kuasa 4 per R kuasa 1. So tinggal R kuasa berapa? Mana pergi dah? R kuasa 3. Tekan kalkulator, 1/4 bagi 9/4, tekan kalkulator awak tu. So akan dapat 64. Okey, R kuasa 3 64. Kalau R kuasa 1, R sebiji, punca kuasa 3. Bukan bahagi 3 ya, punca kuasa 3. Akan dapat R sama dengan 4. Dah dapat R sama dengan 4, masukkanlah dalam ni lah, senang. Masukkan dalam ni, dapat A. So jawapannya ialah 9/16. Sama, konsep yang sama, cuma berbeza formula. Okey, next. Kita dah belajar apa tu common ratio, nisbah sepunya. Kita dah belajar Tn, sebutan ke N. Okey, kita akan tengok pula hasil tambah N sebutan pertama janjan geometri. Sama macam janjan aritmetik. Hasil tambah, cuma bezanya ialah pada formula. Ini formula. Dia akan ada dua formula. Formula bergantung kepada R. Kalau R besar daripada 1, maksudnya R awak ialah 2, 3, 4 dan ke atas. R positif lah. Awak akan pakai formula yang ini. Kalau R awak kurang daripada 1, maksudnya R awak ialah bermula dengan kosong, tak lah kan. Negatif lah, nombor negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maksudnya ni R untuk R negatif. Ni R untuk R positif. Itu beza dia. Bezanya kat mana? A kuasa R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Ini R positif. Kalau R negatif, A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Okey, kat mana beza dia?
Nampak tak beza dia? Yang ini R tolak 1. Yang ini 1 tolak R. Maksudnya dia tak nak awak hasilkan. Andai kata awak tertukar formula, R awak ialah negatif 2. Sepatutnya pakai formula yang ni. R negatif pakai formula yang ni. Tapi awak terpakai formula yang ni. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? R negatif 2 masuk kat sini. R tolak 1 tu dia akan jadi negatif 2 tolak 1, negatif 3. Maksudnya kat bawah tu akan jadi per negatif 3. Sepatutnya 1 tolak 2 ialah jawapannya 3. Sepatutnya bawah tu positif lah. Tapi tertukar formula jadi negatif. Bezanya. Kalau salah formula, jawapan awak betul ke salah? Sebenarnya jawapannya masih lagi betul. Tapi janganlah guna formula yang salah. Takut nanti kalau dia tengok jalan kerja, dia kata awak salah guna formula, kosong. Bezanya kat situ je. Kalau awak terlupa, awak kena fikir, bawah dia mesti nak jadikan dia positif. Bawah dia mesti positif. Okey, sebenarnya formula dia bagilah exam lah. Okey, dia macam complicated sikit, nampak tak? A bracket R kuasa N. A bracket 1 tolak R kuasa N. Pening sikit lah dibandingkan dengan SN untuk AP. Okey, so tengok hasil tambah bagi sebutan ke N. Dia suruh cari ni janjian geometri S8. Nak dapatkan S8. Jadi, apa dia A soalan ni? A-nya ialah 2. Apa dia R? Contoh tu. 3. R-nya ialah 3. So, kita nak S8. Bila R3, kita akan pakai yang positif, iaitu A awak 2. R-nya 3. Kuasa 8. Bukan tolak 1. 8 betul. Tolaknya kat sini. 1. Per dengan 3 tolak 1. Hati-hati ya. Bukannya N tolak 1. R kuasa N. Tolaknya tolak 1 yang besar. Okey. 2 per 3 kuasa 8 tolak 1. Per dengan 3 tolak 1 ni 2. Yang ni saya takut awak salah kira ni. Okey. So 2 dengan 2 ni boleh hapus. Betul. So jawapannya ialah 3 kuasa 8 tolak 1. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. 3 kuasa 8 tolak 1. Jawapannya 6560. Dari segi pengiraan dia kena hati-hati sikit. Okey, cuba buat dua soalan ni. Dia nak sebut hasil tambah yang ketujuh. Apa jawapan untuk soalan A? Siapa dah buat tadi? 2186. 2186. Ini jawapannya. Okey. So tengok. Bila nampak di soalan, kita akan buat apa? Kita akan senaraikan apa dia A supaya kita tidak tercuai. Biasa kita nampak tapi bila tulis je lain nombornya. 1458. Ini janjian geometri adalah 486 bahagi dengan 1458. So akan dapat guna je kalkulator awak tu 1/3. So kita nak S7. Perhatikan R awak ialah kurang daripada 1. Bila kurang dari 1, dia bukan kena ambil yang ni. Kurang daripada 1, yang tadi saya kata negatif kan. Kurang daripada 1 tu termasuk dengan 1/3 dah. Jadi awak kena buat 1 tolak R. A 1458. 1 tolak R. R-nya ialah 1/3. Bracket macam tu. Kuasa 7. Tutup bracket. Perkan dengan 1 tolak 1/3. Okey. Guna kalkulator. S7 sama dengan, okey, kita masuk 1458 bracket 1 tolak bracket 1/3. Tepi sikit. Okey, tutup bracket. Kuasa 7. Bagusnya kalkulator ni, dia boleh masukkan sebiji. Mana dia ni? Sebiji macam yang kita nak. Lepas tu sama dengan bahagi
Tapi kalau tadi jawapan dia bahagi dengan tu kita buat okay ni. So jawapannya 2186. Betul. Okey, kita cek jawapan dia. Ingat, nak jawab soalan, tulis dulu A ialah 2, R ialah 8 bahagi 2 sama dengan 4. Terus masukkan S6. S6. 4 ni maksudnya kena pakai formula yang 2 R kat depan lah sebab 4 kan. 4 kuasa 6 tolak 1 tutup bracket per dengan 4 tolak 1. So dapatlah jawapan dia. Ini bracket 4 kuasa 6 tolak, silap tu. Delete dulu, kena tekan tolak, tekan ni yang button apa? Yang 4 tu. Tekan dengan 1, tutup bracket, bahagikan dengan 3. So jawapannya 2730. Okey, dapat jawapan dia terus. Okey, next. Hasil tambah tadi, itulah SN lah. N sebutan pertama. Kalau dia bagi soalan macam ni, cari hasil tambah janjan geometri berikut. Hasil tambah juga. Tapi apa beza dengan soalan tadi? Soalan tadi direct. Dia bagi S6. Senang hidup kita. Terus cari S6. Dia bagi S8. Cari terus S8. Tapi soalan ni dia tak direct undirect. Dia bagi 4, 3, 7, 4. Dia nak daripada 2 tambah 6 tambah 18 tambah yang bla 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 ni yang dot dot dot. Dan last sekali tambah 4, 7, 4, 3, 7, 4. So berapa jumlahnya? Dia nak hasil tambah tu. Masalah kita berapa yang bla bla ni tak tahu. Kat situ berapa? Nampak 3 titik je, bukan 3 term lah. Tak semestinya 3 term. Jadi mula-mula kita kena cari apa? Kita kena cari 4, 3, 7, 4 ni ialah dia ni sebutan ke berapa? N dia N ke berapa? Kalau N dia ke 7, jadi S7 lah nanti. Kalau N dia 10, S10. Jadi cari dulu sebutan N dia N ke berapa? 4, 3, 7, 4 ni menunjukkan dia adalah TN. Dia bukan N, dia ialah sebutan ke N. Tak tahu sebutan ke berapa. Jadi TN kita ialah 4, 3, 7, 4. TN formula untuk janjan geometri AR kuasa N ni. Lepas tu A nya 2 dah tahu, nampak tu. R nya 6 bagi 2, 3. Okay, sampai sini. 2 kuasa ialah 7, 4. 4, 3, 7, 4 bahagi 2. Baru dapat 2, 1, 8, 7. Iaitu 3 kuasa N tolak 1. 3 kuasa 7 ialah 2, 1, 8, 7. Jadi ini ialah 3 kuasa 7. 3 dengan 3 potong. N tolak 1, 7. So N sama dengan 8. Maksudnya 4, 3, 7, 4 ni ialah sebutan ke-8. Jadi dia nak hasil tambah. Jangan berhenti sampai situ. Jadi S8 lah kita kena cari. Dapatlah 65, 60. Sama dia macam janjang aritmetik yang hari tu. Cuma kita kena hati-hati dengan formula. Jangan bertukar. Waktu baca soalan, highlightkan dulu aritmetik ke geometri. Saya kalau tahun lepas saya wajibkan pelajar beli highlighter. Baca soalan, highlightkan. Warna kuning ke, warna pink ke, biar dia nampak. Baca je, highlightkan. Sebab biasanya kita ni malas nak baca banyak kali. Baca banyak kali pun makin lama makin pening. Nampak janjan geometri, highlight. Nampak dia bagi apa? Hasil tambah. Soalan dia, hasil tambah, highlight kan. Kena biasa macam tu. Okay, next. Cari hasil tambah sebutan tertentu bagi sebutan yang berurutan. Yang ni sama macam yang janjang aritmetik. Dia bagi janjang ni cari hasil tambah daripada sebutan ke-5 hingga sebutan ke-9. Dari sebutan ke-5 maksudnya T5 tambahkan dia T6 bla 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 sampailah sebutan ke-9. Hasil tambah. Jadi formula yang kita nak pakai ialah T5 hingga T9. Jadi apa? S
4. S4. Takkan S4 terus. Dia mesti start dengan hujung dulu. S9 tolakkan dengan S4. 4. Ya. Yang ni S9 tolak dengan S4. Jangan tukar ya. Nanti bila exam dia buat apa? Lupalah macam mana. Dia pergi buat S10 tolak S5. Dia tertambah. Saya kata tolak yang sebelum T5. Tapi entah macam mana lupa. Dia buat 3 tambahnya 9 jadi 10. S10. Tapi yang ni tak tolak yang belakang T5. Sebab tu kena faham. Disebut T5 hingga T9 ni kena faham. Sebab tu saya buat gambaran semalam tu. So, kita nak T5 sampai T9. Jadi kita faham T9 ni ujungnya tu ialah daripada T1 sampai T9 ialah S9. Kita tak nak yang, kita nak start T5. Jadi kita tolak yang ni T4. T1 sampai T4 ni namanya S4. Sebab tu S9 tolak S4. Kena faham macam tu lah. Buat gambaran dia tu. Kalau hafal je takut nanti lupa. Banyak sangat benda nak hafal. Okey, so sama proses dia. Carilah S9. Cari S9 guna formula. Cari S9, yang ni ialah S9. Lepas tu tolakkan dengan S4. So dapatlah jawapan dia. S infinity ialah A per 1 tolak R. Ini je. Dia hanya perlukan dua benda. A dan R saja. Dia tak perlukan N sebab dia infinity. Okey, contohnya, cari hasil ketakterhinggaan, dia bagi 8, 4, 2, 1. Okey, kita pun keluarkan A dia berapa? 8, 4, 2, 1. A nya berapa? 8. R nya berapa? 1/2. 1/2. Okey, so S infinity ialah A8 per 1 tolak R, 1/2. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia 16. Sangat simple. Biasa MAT ni kan, satu formula tu dia boleh tanya macam-macam. Okay, dia pusing sikit, dia tanya macam ni pula. Sebutan pertama dan hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang geometri ialah 4 dan 8. Sebutan pertama ialah A dibagi 4. Hasil tambah ketakterhinggaan S infinity ialah 8. Cari nisbah sepunya. Sama je lah. Guna formula 8 sama dengan A4 1 tolak R. Bla 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 bla, dapatlah jawapannya. 4 pindah sini, ingat 4 tu ada kat atas tau. Bila pindah sebelah sini, dia akan jadi 4/8. Dia menekan 8 tu. Lalu pelajar dia confuse kat sini. Dia akan jadi 8 bagi 4, salah. Dia akan buat 8 bagi 4, salah. Ingat, bila ada kat atas, bila dipindah sini, 8 ni turun bawah. Kalau yang ini pindah sini, tak ada masalah, semua orang tahu. 1 per R ni pindah ke sana, darab lah kan. Cuma yang atas tu, bila pindah tu. Okey, so 1/2. 1/2 sama dengan 1 tolak R. Pindah lah. 1 tolak 2. R-nya ialah 1/2. Samalah. Pecahan, 1 pecahan atau nombor bercampur. Jawapan awak wajib dalam pecahan. Jawapan awak mesti dalam pecahan. Macam mana kita nak kira? Okey, tengok 0.5 ni. Sebenarnya dia adalah 0.5. Buat dalam bentuk lazim bagi nampak. 0.05, 0.05, 0.05. Jadi kalau saya buatkan ini bentuk lazim, budak kecil ni belajar ni. 5, 5, 5, 5, 0. Sama macam ni kan? Sama macam soalan 0.555. Tapi saya tukar bentuk lazim. Kenapa? Sebab saya nak beritahu ini adalah sebutan yang pertama. Ini adalah sebutan yang kedua. Ini adalah sebutan yang ketiga. Ini adalah sebutan yang keempat. Nak bagi tahu. Kalau macam ni tak nampak. Okey. So kalau nak pakai S infinity, kena ada A dan R. A kita dah nampak 0.5. R kita senang je. Ambil 0.05. Bahagi dengan 0.5, awak akan dapat 0.1. So direct guna formula infinity.
A 0.5, R 0.1 dapat jawapan. 0.5 bahagi bracket 1 tolak 0.1 tutup bracket. Jawapannya 59. Jawapannya 59. Kenapa dia nak dalam bentuk pecahan? Sebab kalau tukar kepada bentuk perpuluhan, jawapan dia sama macam soalan. Kalau tukar perpuluhan, jawapannya sama. 0.555 macam soalan. Habis itu buat apa kita cari kalau kita nak balik perpuluhan. Jadi sebenarnya dia nak tukar 0.5555 tu dalam bentuk pecahan menggunakan S infinity. Wajib jawapan awak dalam bentuk pecahan. Okey ya? Ini nombor berulang. Nombor berulang. Jadi kita tengok. Saya tukar bentuk lazim 4.0353535 ni kan. 4 0.035. Saya akan buat macam tu. 0.000, yang lain kosong lah. 035. 0.22 pun dah cukup sebenarnya. Okey, cuba kita tambah balik. Betul tak? 530. 530. 530. Sama. 4.035, 035, 0.35 sama. Okey. T1. 4 ke 0.035? Mana sebutan pertama? Saya tak kata 4 sebutan pertama. Saya kata ni sebutan pertama. Ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga. Kenapa 4 bukan sebutan pertama? Dia kan atas sekali. Sebab apa? Kalau kata 4 sebutan pertama, awak tengok balik R awak. 0.035 bahagi 4 tak sama dengan 0.00035 bahagi 0.035. Tak sama, memang jauh. Ni bahagi 4. Ini akan dapat 0.001, betul. Yang ni tak dapat 0.01. Jadi dia bukan satu pola yang janjan geometri lah. Tahu tak boleh jadikan 4 dia sebagai sebutan pertama. So kita kena asingkan. Nah, kita kena keluarkan 4. Kita buat cerita lain pasal 4. Jadi sebab dia lain lah. Sebab kita kena pegang konsep R mesti sama. Ini bahagi dengan ni. R kita yang ini bahagi 2 ni mesti sama ni bahagi dengan ni. Mesti sama ni bahagi ni. Kalau tak sama kita keluarkan dia. Kita buat cerita lain. Okey, macam mana tu? Maksudnya nanti saya akan buat 4 tambah dengan S infinity. 4 ni kat luar. S infinity tu 4 tambah A nya ialah 0.035. 1 tolak R ni, hasil bahagi ni dengan ni ya. Tu dapat kat sini. 0.001. Itu je beza dia. Untuk kes ada nombor depan titik ni, kita kena keluarkan 4. Okey, so ini kira akan dapat 0.035 bahagi dengan 1 tolak 0.001. So akan dapat 35/999 dan jangan lupa tambah 4 ni. So yang jawapan awak 4, 35/999, letak je 4 depan tu. Ini kes kalau depan nombornya 4 ni lah. Okay, tengok contoh soalan. Yang ini tak ada masalah. Ini pakai S infinity biasa. Yang ini B ni 0345, 345, 345. Ini pun pakai S infinity biasa. Tapi A awak ialah 0.345. Jangan ambil 0.3 je. 0.345. Yang sama. Okey. Dah. Boleh tak? Saya bacakan soalan dia. Diberi janjian geometri. Cari nilai N di mana hasil tambah N sebutan pertama ialah 65535. Okey, balik tak faham. Dia bagi janjian geometri. Okey. Cari nilai N. Maksudnya kita nak N lah. Cari nilai N, kita nak N. Di mana hasil tambah N sebutan pertama. Maksudnya SN awak ialah 65535. So nampak tak nak pakai formula apa?
formula SN. Sebab dia bagi clue sikit lah. SN ialah 65535. So pakai formula SN di mana A memang dah nampak lah. A-nya 3, R-nya 12 bagi 3, 4. Okey, settle. Dapatlah N. Okey, ini proses biasa lah. Ini kira macam biasa. Okey, contoh yang kedua. Hasil tambah N sebutan pertama janja geometri dibagi SN. Cari sebutan pertama dan nisbah sepunya. Ingat tak dalam janja aritmetik, kalau dia bagi SN, dia nak sebutan pertama. T1 tu sebenarnya adalah S1 dan ia adalah A. Dia benda yang sama je. Nama je. Nama je lain-lain. Kalau dia nak T1, tu adalah S1. So, masukkan S2, N tu dengan 1. Nisbah sepunya R. R ialah T2 bagi T1. T1 dah dapat daripada A. R T2 ni pula macam nak kira T2? T2 ialah S2 tolak S1. Dia bukan S2. Yang pukul rata T2 ialah S2. Salah. T2 ialah S2 tolak S1. Okey, lepas tu guna formula R. Okey, itu macam soalan janja aritmetik je. Contoh yang ketiga. Sebutan ketiga. Okey, ni T3. Hasil tambah sebutan ketiga dan keempat. Okey, ini saya akan terangkan ya. Ini lain sikit. Jadi saya terangkan. Contoh 3. Lain sikit. Okey, contoh 4. Cari sebutan ke N janja geometri. Sebutan ke N. Tn. Dia nak Tn. So guna formula yang ni. A dah ada 0.8. Masukkan je. Jawapan awak pun nanti dia akan dalam bentuk N lah. Dia bukan ada nombor-nombor sedikit. Contoh yang kelima. Ini contoh ini soalan kertas 2. Panjang segi 4 sama raja di bawah membentuk suatu janjian geometrik. Diberi bahawa panjang segi 4 sama yang pertama ialah Y. Panjang segi 4 pertama yang pertama ialah Y. Ini Y. Yang tu ialah Y. Panjang. Dan nisbah segi 4 sama ke 6. Nisbah segi 4 sama ke 6 kepada segi 4 sama pertama 1 nisbah 3/2. Nisbah panjang segi 4 sama ke 6 Y ni dengan yang ke-6 lah, 1, 2, 3, 4, ada sikit lagi 5, yang ke-6 ni nisbahnya ialah 1 nisbah 32. Cari nisbah sepunya bagi janjang geometri ini. Okey, contoh 3. Baca soalan dia. Sebutan ketiga janjang geometri ialah 540. T3 ialah 540. Hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat ialah 864. Saya tulis macam ni sebab dia sebut hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat. Dia bukan sebut hasil tambah 3 sebutan pertama, S3 lah. Lain lah. Ini hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat ialah 864. Cari sebutan pertama apa dan cari R nisbah sepunya dia apa. Okey. Sama 2 clue. 2 benda ni nak, kita akan pakai persamaan serentak. Persamaan serentak. Kita pun tahulah T3 formula dia apa. Prosedur. Jadi saya tulis AR2 540. T3 T4 ni ialah AR2 tambah AR3 864. Ni pertama, ini kedua. Okay, perasan tak AR2 ni ialah T3. T3 ni saya tukar kepada 540 sebab saya dah tahu T3 tu 540. Dia sebut. So ini ialah 540. Jadi yang tinggal AR3 sama dengan 864 tolak 540 akan dapat 324. Ini persamaan ketiga. Okey, so sekarang ni kita hanya pandang yang ini. Persamaan pertama, kita pandang persamaan ketiga. Yang kedua tu jangan tengok. Okey, so saya akan buat apa? 3/1 iaitu AR3
per AR2 sama dengan 324 bahagi 540. Ambil yang ni dengan yang ni. Yang ni jangan pandang. Okey, so A dengan A kita potong lah. A dengan A boleh potong. R3, R2 jadi berapa R? R1. Nah, R kuasa 1. So 324 bagi 540 bahagi dengan 540. Kita akan dapat 35 ataupun 0.6. Dah dapat R. Dah dapat R, senanglah hidup kita. Carilah A. A tak tahu. R 0.6 kuasa 2. Saya masukkan dalam ni soalan pertama. 540. So akan dapat E. Dia boleh tanya macam-macam. Lepas tu MBAT ni kena ajar berlatihan. Dia boleh ubah suka hati soalan dia. So akan dapat 540 bagi 0.6 kuasa 2 ialah 1,500. Selesai. Faham? Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey, ini contoh yang ketiga. Tengok contoh yang kelima. Itu contoh soalan kertas 2. Sebut tu segi empat sama. Dia beri panjang segi empat sama yang pertama ialah Y. Maksudnya panjang ni Y. Bukan luas, panjang je. So kalau segi empat sama ni Y, ini mestilah Y juga. Ini mestilah Y juga. Ini pun mesti Y juga. Nisbah panjang segi empat sama yang ke-6. Saya letak dia T6 kepada segi empat sama yang pertama ialah 1/32. Maksudnya T6 bagi T1 sama dengan 1/32. Okey. Cari nisbah sepunya. A dia ialah dia nak R. Lepas tu B-nya dia nak jika hasil tambah luas bagi 3 buah segi empat sama yang pertama ialah 336/256. Hasil tambah luas 3 buah segi empat yang pertama. Maksudnya yang ini tambah luas yang ni tambah luas yang ni. 3 ni je tambah ni. Luas luas. 336/256. Cari nilai Y. Apakah nilai Y? Saya nak buat tu. Soalan kita mesti kita nak tahu apa dia A, apa dia R. Jadi A awak tahu nak letak apa. Kalau saya ambil ni, saya ambil clue yang ini. T6 nisbah T1 sama dengan 1/32. T6 tu ialah A R kuasa 5. T1 ialah A 1/32. Potong-potong jadi R5 1/32. Okey, so R-nya ialah 1/2. Okey, soalan B. Tiga kotak ni. Kotak yang ini, kotak yang ini, kotak yang ini jumlahnya 336,256. Disebut luas. Luas. Dia sebut luas. Jadi awak tak boleh guna formula, tak boleh guna Y semata lah. Jadi luas kotak yang pertama ialah, kita pun kira. Luas kotak yang pertama ialah Y darab Y. Iaitu Y kuasa 2. Luas kotak yang kedua berapa panjang? Sebab R kita 1/2. Kalau sini Y, sini akan jadi setengah Y. Sebab 1/2 kita punya makin berkurang R ni nisbahnya. Okey, yang ini akan jadi setengah lagi 1/4 Y. Puasan tak? Boleh cek balik. Ni bagi dengan ni, yang kedua bagi pertama dapat setengah, betul? 1/4 bagi 1/2 dapat setengah. Okey, kalau A2, kotak yang kedua tu formula dia 1/2Y darab 1/2Y. Formula luas ialah panjang darab lebar. So jawapan dia Y kuasa 2/4. Okey, A yang ketiga pula ialah 1/4Y darab 1/4Y. So akan dapat Y kuasa 2/16. Itu A yang ketiga. Jadi jumlah semua dia dah bagi jawapan dia. Kita pun jumlahkan. Kita jumlahkan Y2 tambah Y kuasa 2/4 tambah Y kuasa 2/16 sama dengan 336/256.
Okey, tekan kalkulator. Ni Y ni semua ni. Kalau tak tekan kalkulator macam mana? Tekan je. 1Y tu 1, tambahkan 1/4. Tambahkan dengan 1/16. Janganlah masukkan Y ni, masukkan ni. 1 ni. So jawapan dia ialah 21/16. 21/16 Y kuasa 2. 336/256. Okey, pindah 16 dengan 21 ni. So dapatlah Y kuasa 2 sama dengan, nak pindah macam mana? 336 bahagi dengan 256. Okey, saya pindahkan, saya akan darabkan dengan 21/16. Pindah sana dia terbalik. Darab 16 bahagi 21. So jawapannya ialah 1. Penat kira ya. Y kuasa 2 ialah 1. So Y adalah, itu je jawapan dia. Ini yang susah kira. Itu contoh soalan kertas 2 ya.